Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan bersambung dengan ulang kaji topik yang ke-33 iaitu tentang kuasa ataupun peranan dan juga cara yang di-Pertuan Agong iaitu Ketua Utama Negara kita dilantik. Jadi yang topik ini adalah topik dalam tingkatan 5 bab 3. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Jadi topik pertama yang kita akan lihat, kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong. Kuasa ini juga boleh kita katakan bidang kuasa, boleh juga ditanya sebagai bidang kuasa ataupun peranan baginda. Okay? Jadi untuk yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama negara kita, beliau ada kuasa dalam 3 aspek, kuasa yang luas, yang terutamanya dalam 3 aspek pemerintahan negara. Jadi untuk kuasa 3 bidang ini, kita boleh kaitkan dengan badan pemerintahan negara kita, iaitu beliau sebab merupakan Ketua Utama negara, maka beliau ada kuasa dalam 3 badan pemerintahan negara kita, iaitu PEK. P untuk perundangan, E untuk eksekutif, dan K untuk kehakiman. Kita akan mulakan dulu dengan E. Apakah itu eksekutif? Eksekutif maksudnya kuasa badan eksekutif ni badan pelaksana. Okay, jadi maksudnya kumpulan bila kita ada salah satu ciri demokrasi di negara kita ialah pengasingan kuasa. Okay, yang cikgu sebut tadi badan pemerintahan ada 3 badan. Mengapa ada 3 badan? Sebab di negara kita ciri demokrasi kita salah satunya ialah kita ada pengasingan kuasa. Iaitu tadi yang cikgu sebutlah PEK tadi tu supaya dia menjadi satu mekanisme semak dan imbang di mana antara 3 badan ini tidaklah semua kuasa terletak pada salah satu badan. Mereka adalah saling menyemaklah antara satu sama lain. Adakah salah satu pihak ini telah menyalahguna kuasa dia ataupun adakah salah satu pihak ini tidak mengikut apa yang telah ditetapkan. Jadi mereka saling menyemak dan saling mengimbangi kuasa antara satu sama lain. Itu tujuannya kita ada pengasingan kuasa dalam sistem pemerintahan negara kita. Jadi untuk yang di-Pertuan Agong, beliau ada kuasa dalam bidang ini. Apakah kuasa baginda? Yang pertama, di bawah kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong adalah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri, iaitu menteri-menteri utama negara ini. Okay? Jadi mengikut nasihat mereka, beliau berkuasa untuk melantik Perdana Menteri. Beliau juga berkuasa untuk melantik jawatan penting seperti Panglima Angkatan Tentera, melantik diplomat Malaysia, menerima menghadap diplomat asing dan juga pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, iaitu ATM. Okay? Jadi di sini kita nampaklah apabila kita sebut tentang bidang eksekutif ini, kebanyakannya kita lihat di sini jemaah menteri, Perdana Menteri, mereka adalah komponen utama dalam badan eksekutif negara ini yang melaksanakan dasar di negara kita. Okay? Jadi dan selain daripada kumpulan menteri, yang penting juga adalah diplomat yang mewakili negara kita ke luar negara untuk berhubung dengan pihak yang berkaitan di luar negara. Okay, jadi itu adalah kuasa dari segi eksekutif. Termasuklah juga ketenteraan kita nampak di sini. Jadi seterusnya kita pergi kepada kuasa perundangan pula. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa dalam bidang undang-undang di negara kita. Apakah kuasa baginda? Baginda ada kuasa untuk memperkenan rang undang-undang yang telah melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara di negara kita. Jadi selepas dia telah melalui proses pembentangan dan diluluskan oleh kedua-dua dewan, maka dia akan sampai ke tangan yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Apa maksud diperkenan? Maksudnya diluluskan, dicop. Okay, gunakan cop mohor, yang di-Pertuan Agong akan memperkenan cop di atas rang undang-undang tersebut dan rang undang-undang itu akan menjadi undang-undang yang sebenar. Jadi seterusnya membubarkan parlimen. Jadi bila
baginda lihat keadaan sudah sampai masanya yang kita perlu, negara perlu membentuk kerajaan yang berikutnya. Jadi beliau berkuasa untuk membubarkan parlimen dan juga memanggil parlimen bersidang. Jadi pada masa yang sesuai lah. Dan seterusnya beliau, baginda merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri dan juga beberapa buah negeri yang tiada sultan. Contohnya negeri Pulau Pinang. Jadi seterusnya melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Baginda juga ada kuasa untuk melindungi kepentingan sah kaum lain, dan salah satu lagi yang kuasa besar baginda ialah apabila keadaan negara adalah cemas. Contohnya seperti semasa ancaman komunis dan juga satu lagi semasa COVID, kita yang di-Pertuan Agong lah yang membuat keputusan untuk mengisytiharkan darurat, iaitu keadaan kecemasan di negara kita. Dan akhirnya kuasa kehakiman yang di-Pertuan Agong pula, dalam bidang kehakiman, baginda ada kuasa untuk melantik hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbang Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Jadi kita nampak di sini ada kerjasama lah antara dan juga mekanisme semak dan imbang di antara raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen, di mana walaupun yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa, baginda tidak boleh bertindak sendiri. Baginda mesti bertindak atas nasihat dan pertimbangan dan rundingan dengan berbagai pihak yang terlibat. Dan seterusnya, Hakim Mahkamah Atasan kita boleh berikan contoh seperti Ketua Hakim Negara, dan baginda juga ada kuasa pengampunan dan berkuasa untuk mengampun hukuman, contohnya yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera. Dan akhir sekali untuk topik ini, bahagian yang penting ialah cara yang di-Pertuan Agong dilantik. Yang di-Pertuan Agong hanyalah boleh dipilih dalam kalangan 9 orang Raja Melayu dalam persekutuan, dan pemilihannya dilaksanakan hanya oleh Majlis Raja-Raja. Jadi dalam kalangan 9 orang raja itu, mereka akan undi dan pilih raja yang sesuai sebagai yang di-Pertuan Agong. Dan seterusnya mengikut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Dan tugasnya adalah sebagai Ketua Utama Negara seperti yang termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Dan yang di-Pertuan Agong ini dia baginda dipilih secara bergilir, dan hanya boleh menyandang jawatannya selama 5 tahun. Jadi itu secara pintas, sangat pintas kali ini adalah ulang kaji tentang apakah peranan ataupun bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dengan cara pelantikan yang di-Pertuan Agong. Baik. Dengan itu kita bergerak kepada soalan. Soalan yang kita nak lihat hari ini adalah soalan 27 di dalam himpunan soalan percubaan, iaitu soalan percubaan negeri Perak di muka surat 26, soalan 27 dalam ada dalam kertas yang cikgu dah cetakkan untuk murid-murid, jadi juga boleh dirujuk dalam kertas tersebut dan tuliskan jawapan di dalam kertas. Jadi soalan yang pertama, sekejap. Bagaimanakah yang di-Pertuan Agong dilantik? Jadi yang ni tadi kita dah lihat dah. Bagaimanakah yang di-Pertuan Agong dilantik? Yang di-Pertuan Agong dilantik dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. Dan apa lagi? Mengikut peraturan peraturan Majlis Raja-Raja. Ada banyaklah, antara ni 2 yang boleh kita sedang nak ingat. Dan untuk kita nak selamat, berikanlah 3 isi. Selain itu, kalau kita boleh ingat, cuba kita ingatkan kembali. Selain itu, yang
Di sini yang di Pertuan Agong kita juga boleh tulis sebagai YDPA. Yang di Pertuan Agong pemilihan YDPA dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja. Kita pilih yang senang. Okey, semua ini isi yang lebih pendek dan senang diingati. Okey, next. Seterusnya kita pergi kepada B. Yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa yang luas dalam pemerintahan negara meliputi pelbagai bidang. Jelaskan kuasa dan peranan yang di Pertuan Agong dalam kuasa perundangan. Okey, so, jadi kuasa YDPA dalam kuasa perundangan, peranan lah kita tukar sebab kuasa dua kali ni pelik sikit. Peranan yang di Pertuan Agong dalam kuasa perundangan ialah baik. Baik, sekarang kita bersambung. Okey, ialah kita ingat yang senang dulu. Memperkenan. Ingat ini undang-undang kan mesti ada undang-undang memperkenan rang undang-undang dan dapat satu. Dan apa lagi? Membubar parlimen. Sebab parlimen ini adalah mengapa diletakkan di bawah perundangan. Parlimen adalah badan yang menggubal undang-undang. Membubar parlimen. Membubarkan parlimen. Dapatlah dua. Selain itu, apa lagi? Cuba ingat. Okey. Ketua. Okay, kita nak bagi lengkap ini lagi sedikit. Peranan YDPA ialah Ketua Agama Islam di negeri baginda sendiri. Dan apa lagi? Melindungi Ketua Agama Islam. Jadi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra di Sarawak dan Sabah. Di samping itu tambah lagi satu, peranan YDPA ialah mengisytiharkan darurat. Baik, habis 5 isi. Untuk 4 markah kita cuba berikan sekurang-kurangnya 5 isi untuk selamatlah. Supaya kalau kita tersilap satu, kita masih dapat lagi markah penuh. Seterusnya, berdasarkan petikan, mengapakah sistem raja berperlembagaan perlu dipertahankan? Yang ini soalan kebat dan soalan yang senang. Jadi ingat murid-murid, walaupun kita pandai nak mengolah jawapan sendiri pun, ingat kalau soalan kita panggil kebat stimulus ini, okay, jadi walaupun soalan stimulus ini, yang berstimulus ini, kita boleh tulis, kita baca je soalan, kita tulis kebat kesan, boleh menghafalkan. Tapi ingat jangan kita bazirkan dengan kita gunakan cara itu, sebab bila kita ada stimulus, kita mesti memanfaatkannya, menggunakannya sebaik mungkin untuk jawapan kita. Kalau tak rugi kita. Okay, jadi mengapakah sistem raja sebab kadang-kadang dalam skema, kalau soalan sebegini, terutamanya di bahagian esei nanti, dia akan ada 4 isi, yang 4 markah yang diambil dari petikan, 4 lagi yang ditambah oleh murid sendiri. Jadi jangan tinggalkan isi penting dari petikan. Jadi kita menggunakan sistem raja berperlembagaan perlu dipertahankan kerana kita lihat dalam petikan. Senang je, Raja-Raja Melayu, itulah raja. Apakah peranan raja? Benteng penghalang, memudahkan British melakukan penjajahan. Benteng penghalang penjajahan mutlak lah. Benteng penghalang daripada penjajahan mutlak kuasa barat seperti British. Kita boleh olahkan sendiri ikut pemahaman kita. Di samping itu berperanan. Ini lagi senang dia bagi tahu. Berperanan menjadi benteng yang memelihara adat dan undang-undang Islam. Okay, 2 markah. Di samping itu,
Sistem, salin balik soalan. Sistem raja berperlembagaan perlu dipertahankan kerana kita baca. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem resident, satu bentuk penjajahan tidak langsung atau pemerintahan de facto yang masih mengekalkan kedaulatan Raja Melayu. Kita lihat di sini walaupun tak ada peranan dia, kita juga boleh ambil kedaulatan di sini. Kedaulatan kerana merupakan lambang kedaulatan negara kita. Dah 4. Di seterusnya, sistem lambang kedaulatan, kita tambah di sini saja, dan simbol keperpaduan rakyat di dah 4 markah di sini. Kesimpulannya, sistem raja berperlembagaan perlu dipertahankan untuk menjamin sekiranya bahasa yang lebih elok, menjamin ini kita juga boleh guna balik kuasa baginda tadi, menjamin, melindungi hak rakyat dan menjamin kestabilan politik serta, ini banyaklah yang kita boleh tulis, serta keamanan, keharmonian negara. Ataupun menjadikan negara aman, menjadikan politik negara stabil, menjadikan rakyat hidup sejahtera. Okey, semua ini boleh diterima juga. Walaupun di sini cikgu hanya gunakan perkataan yang lebih, kita kata dari segi bahasa ini lebih baiklah. Okey. Jadi, tetapi kalau murid-murid rasa dia lebih selesa nak gunakan rakyat hidup sejahtera, ataupun politik negara stabil, menjadikan negara aman, boleh juga kita tambahkan lah. Maksudnya akhirnya kita tambahkan sedikit lagi, kita dah ada 4 pun, kita tambahkan sedikit lagi isi daripada khibat kesan, maka selamatlah kita nak dapatkan markah penuh untuk soalan khibat. Jadi, baik, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Semoga dapat memanfaatkan murid-murid dalam SPM nanti. Sekian, terima kasih.